Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu paling hangat pada petang ini ialah tentang rasuah proyek bekalan air berjumlah Rm44,4 juta. Ini membawa kepada penahanan 5 orang termasuk pengarah jabatan kerajaan. Memang menyakitkan hati apabila ada orang-orang daripada termasuk pengarah jabatan kerajaan yang ditahan. Nak menjadi pertanyaan kita ialah mengapa mereka sanggup melakukannya kalau memang terbukti bersalah. Dan proyek ini rasuahnya saja 44,4 juta. Itu bukan satu jumlah yang kecil. Jumlah itu kalau digunakan untuk pembangunan rakyat, pembangunan bekalan air, pasti tiada orang lagi yang tidak ada pipe, tiada bekalan air bersih. Ini gara-gara perbuatan tamak haluba segelintir orang ini, maka ramai orang yang tidak mendapat air dan balik-balik disalahkan pula pemimpin. Kes rasuah membabitkan 2 proyek pembekalan air berjumlah Rm44,4 juta, menyaksikan 5 individu ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, termasuk pengarah sebuah jabatan kerajaan. Seorang lagi penjawat awam, pemilik syarikat dan pengurus pelaburan amanah juga ditahan sekitar jam 7.30 malam tadi ketika hadir memberi keterangan di pejabat SPRM di Sarawak. Mereka disaki terbabit memberi dan menerima suapan bernilai jutaan ringgit termasuk dalam bentuk kenderaan dan kediaman, lapor berita harian BH. Memetik sumber, suspek utama disyaki menerima suapan sejak tahun 2018 hingga 2021 daripada pemilik syarikat sebagai balasan membantu syarikat itu mendapatkan 2 proyek membabitkan bekalan air. Yang menariknya ialah suapan ini sudah berlangsung sejak 3 tahun. Berlaku selama 3 tahun iaitu 2018 hingga 2021. Bayangkan dalam masa tempoh 3 tahun, jumlah suapan adalah 44,4 juta. Bukankah itu satu jumlah yang amat besar? Kalaulah itu tiada tiris, saya fikir banyak pembangunan yang telah pun dapat dibuat, khususnya berkaitan dengan bekalan air. Pengurus pelaburan amanah pula ditangkap kerana disyaki menerima bayaran wang rasuah dan kediaman bagi pihak suspek utama. Semua suspek lelaki yang ditahan itu berusia antara 30 hingga 50 tahun, kata sumber tersebut. Pengarah bahagian operasi khas SPRM, Datuk Tan Kang Se, dilapor mengesahkan tangkapan itu untuk membantu siasatan di bawah Seksyen 17 dalam kurungan E Akta SPRM 2009. Semua suspek terbabit akan dibawa ke Mahkamah Magistrate Kuching, Sarawak pagi ini untuk permohonan reman. Saudara-saudara sekalian, ini bukan kali pertama membabitkan isu penyalahgunaan penyelewengan uang ataupun rasuah berkaitan dengan bekalan air. Kalau anda masih ingat lagi, pernah juga berlaku pendakwaan berkaitan dengan proyek bekalan air di Sabah. Ianya amatlah mengejutkan apabila banyak uang telah didedahkan, bahkan uang seperti tidak bernilai lagi kerana bertimbun-timbun di ruang tamu ada, di pantry ada, dan di pejabat pun ada, di mana-mana ada. Ini sesuatu yang paling mengejutkan kita. Walau bagaimanapun kita ingin memberikan kredit dan pujian kepada SPRM kerana begitu bekerja keras sejak akhir-akhir ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu petang ini yang paling menarik sekali ialah masih berkisar tentang fitnah yang ditujukan kepada Haji Jinor. Dalam fitnah itu mengatakan bahawa kononnya Haji Jinor telah pun menyalahgunakan kuasa berhubung kelulusan tanah di Kudat, dan itu sebenarnya adalah satu cubaan fitnah dan taktik kotor untuk mencemar nama baik Ketua Menteri itu. Namun yang paling menarik ialah siapa orang yang menyebarkan berita, siapa orang yang cuba menyebarkan fitnah tersebut. Itu persoalannya, dan
petang ini kita nak beritahu kepada Anda siapa yang menyebarkan fitnah tersebut, dan pastinya ia menarik untuk Anda sebarkan kepada semua orang. Rupa-rupanya penyebar kepada fitnah itu dalang kepada sebar salah guna kuasa tersebut, yang dikatakan didakwa fitnah tersebut adalah seorang penjawat awam. Menurut Pendikar Amin, seorang penjawat awam adalah dalang yang menyebarkan dakwaan salah guna kuasa Hajiji. Seorang kaki tangan kerajaan yang mengetahui urusan permohonan tanah dikaitkan dengan dakwaan salah guna kuasa membabitkan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Nur dipercayai menjadi dalang yang menyebarkan maklumat itu kepada pihak tertentu. Mendedahkan perkara itu, Timbalan Pengerusi Gabungan Rakyat Sabah GRS Tan Sri Pendikar Amin Mulia berkata, maklumat berkenan kemudian disebar di media sosial sebagai dakwaan salah guna kuasa membabitkan Haji Nur bagi menimbulkan prasangka buruk terhadapnya. Beliau turut mendedahkan bahawa kaki tangan terbabit juga adalah kawan kepada pihak tertentu yang turut mempunyai minat untuk memohon tanah di Pulau Balambangan Kudat itu. Kata beliau, perbuatan kaki tangan terbabit tidak wajar kerana jelas mempunyai niat tertentu dan perlu disiasat bagi mendedahkan kebenaran serta membersihkan nama Hajiji daripada tuduhan yang tidak berasas. Bagi saya, laporan polis dibuat sebelum ini adalah wajar. Apa yang saya tahu, maklumat di media sosial itu berkaitan isu ini diperoleh daripada seorang individu yang disebut sebagai kaki tangan kerajaan yang mempunyai maklumat dalaman. Kaki tangan kerajaan itu mengeluarkan kenyataan terbabit kerana dia berkawan dengan individu tertentu yang turut berminat memohon tanah di Balambangan. Oleh itu, isu ini perlu disiasat, katanya pada sidang media di sini, berhubung tuduhan salah guna kuasa membabitkan urusan permohonan tanah di Pulau Balambangan yang dilemparkan terhadap Hajiji. Bekas yang dipertua Dewan Rakyat itu berkata, berdasarkan karakter Hajiji, beliau tidak nampak Ketua Menteri Sabah yang ke-16 itu sebagai pemimpin yang rakus, tamak dan mahu mendominasi kuasa dalam kerajaan negeri. Pendikar Amin berkata, sebagai penjawat awam, kaki tangan kerajaan seharusnya melaksanakan amanah dengan baik walaupun berlaku pertukaran kerajaan kerana mereka kekal memberi perkhidmatan tanpa mengira siapa yang memerintah. Katanya lagi, sejak mengambil alih jawatan Ketua Menteri, Hajiji tidak banyak melakukan pertukaran pegawai kerajaan termasuk yang duduk di tempat yang strategik. Sebagai contoh, setiausaha kerajaan negeri yang sekarang ini, dia bukan dilantik Hajiji. Lantikannya itu adalah daripada kerajaan terdahulu. Tapi Hajiji tidak menukarkannya dengan sesiapa. Jadi saya sama sekali tidak ragu dan saya yakin bahawa apapun perkara yang dibuat Hajiji adalah mengikut lunas peraturan, undang-undang dan perlembagaan, katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Dipetik daripada Harapan Daily. Dah jumpa punca beras tempatan gahib. Kilang Sorok 180 tan metrik beras disita. Rupa-rupanya ini tempat di Sorok dan telah dijumpai punca beras tempatan Nigahib. Yang hairannya menteri kata beras cukup, tapi tak cukup-cukup juga kata orang ataupun rakyat netizen bila pergi ke pasar raya. Tidak, itu yang hairan. Menteri kata cukup, rupa-rupanya betul lah yang menteri kata memang cukup, tapi gahib. Gahib kemana? Disorokkan. Siapa sorokkan? Bukan toyol. Ramai yang cakap toyol. Ada orang kata hantu jembalang. Bukanlah, dalam ruangan komen ada cakap toyol lah, hantu jembelang lah dan macam-macam. Bukan. Bukan toyol, bukan jembelang. Tapi manusia yang bertopingkan toyol. Iyalah, kenapa kita cakap begitu? Sebab mereka ni menyusahkan rakyat.
Menyusahkan rakyat lah kan. Baik bagus kita cukup makan, cukup beras, disorok pula. Tak tahulah apa tujuan mereka. Namun demikian kita bersyukur sebab punca beras tempatan gaib telah ditemui dan rupa-rupanya 180 tan metrik telah pun disorok dan disita. Masalah bekalan beras tempatan gaib semakin dijumpai puncanya. Susulan sitaan pertama di bawah operasi beras putih tempatan ke atas sebuah kilang beras di Kedah. Syarikat kilang itu kena sita dalam Ops BPT semalam selepas disyaki menyorok beras putih tempatan berjumlah 180 tan metrik dianggarkan mencecah 405.000. Menurut Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Chan Fong Hin, pemeriksaan ke atas kilang itu mendapati beras bergrade super special tempatan 5% atau beras tempatan putih tempatan di dalam kampit jambu berjumlah 180 tan metrik disorok di gudang yang tidak dinyatakan dalam lesen. Buat masa ini, lokasi dan nama syarikat kilang itu tidak boleh didedahkan supaya tidak mengganggu kesiasatan, kata beliau. Cuma saya dimaklumkan pihak kawal sedia padi dan beras melakukan operasi seperti biasa setiap masa. Pada hari Sabtu yang lalu, KPB juga ada melakukan operasi dan menyita beras di sebuah kilang di sini. Katanya kepada pemberita selepas menyertai operasi pemantauan ke atas sebuah kilang beras di Kedah hari ini. Beliau memaklumkan kes tersebut sedang disiasat di bawah Akta Kawalan Padi dan Beras dan Peraturan-Peraturan Kawalan Padi dan Beras 1996. Sehubungan itu, Chan memberi amaran kepada pihak yang berkaitan agar mematuhi undang-undang yang ditetapkan. Okey, pada pendapat kamulah kan, apa hukuman yang selayaknya diberikan kepada penyorok beras ini yang cuba mengaut keuntungan di saat rakyat susah? Anwar sudah beri amaran. Perdana Menteri kita sudah beri amaran. Dia kata sampai ke lubang cacing pun akan dicari. Dia kata awas. Anwar Ibrahim berikan amaran paling keras baru-baru ini kepada orang yang cuba membuatkan beras tidak cukup. Jadi agak-agak hukumannya besar atau tidak, saya rasa hukumannya memang akan sangat berat. Ujarnya, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan serta anggota-anggota pasukan petugas akan bertindak tegas terhadap mana-mana pihak yang dapati melanggar peraturan sedia ada. Setakat ini tambahnya, pasukan petugas Ops BPT telah melakukan pemeriksaan ke atas 8 pemborong dan 6 pengilang beras di Kedah. Pemeriksaan itu jelasnya bagi mengesan sebarang kegiatan menyorok beras, menukar kampit dan mencampurkan beras putih tempatan dan beras putih import. Susulan kejayaan sitaan pertama di bawah operasi beras putih tempatan itu, rata-rata rakyat menyambut baik ketegasan pihak kementerian terlibat dan berharap pemeriksaan lebih kerap dilakukan di seluruh negara. Ramai menyifatkan kerajaan yang diterajui Datuk Seri Anwar Ibrahim pada masa ini bersungguh-sungguh memerangi pemborong dan pengilang yang jahat, menyorok bekaran beras. Tidak seperti pentadbiran Kerajaan Perikatan Nasional PN. Wah, ini memang pedas. Kenyataan terakhir itu memang sangat pedaslah. Dan untuk makluman kita semua, ada satu jaminan yang terbaik untuk kita bahawa bekalan beras putih tempatan akan pulih dalam tempoh sebulan lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.